Selamat petang, saya ucapkan kepada para panel hakim, moderator, barisan SI Panel Plus, tuan-tuan PGP sekalian. Saya Li Ai Hua, bertugas di FJKC Sichun pada 2 Jun 2018 sebelum tamat MPQEN. Hari ini saya ingin berkongsi dengan kawan-kawan semua satu program yang dijalankan di sekolah saya, iaitu Syurga di Hujung Jari. Setelah saya bertugas di FJKC Sichun, saya mendapati murid kurang berketerampilan, tahap personaliti yang agak rendah dan kurang berkeyakinan kerana dilabel berasal dari kampung baru. Sebab perkataan Sichun itu membawa maksud kampung baru. Justru itu, program Syurga di Hujung Jari telah dirancang dan dilaksanakan sebagai satu usaha untuk memupuk minat membaca, menambah keyakinan diri, menggalakkan murid membina ilmu, mewujudkan seronok belajar di kalangan murid dan mewujudkan suasana kerjasama antara murid, guru, ibu bapa, komuniti dan agensi luar. Sekolah saya sangat bertuah kerana telah dirasmikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin pada tahun 1952. Sekolah saya merupakan SKM. Bilangan murid hanya 115 sahaja, tetapi mempunyai kelas prasekolah PPKI tahun 1 hingga tahun 6. Setelah saya bertugas di sekolah itu, saya telah mengenal pasti isu di sekolah itu. Yang pertamanya, murid suka berlari di koridor dan dalam bilik darjah pada waktu pagi dan rehat. Murid tidak mengelak masuk baju putih atau baju sukan. Guru besar selalu suka bercakap, "Tak in your shirt." Murid kurang memberi tumpuan terhadap PDPC, terutamanya waktu pertama dan waktu selepas rehat. Tambahan lagi, murid kurang berkeyakinan untuk menyertai pertandingan di peringkat daerah atau negeri. Kalau kita pilih, dia kata, "Cikgu, jangan pilih saya." Program Syurga di Hujung Jari mempunyai banyak objektif. Tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat di slide. Objektif projek memanfaatkan waktu 8 pagi dan waktu rehat, mengamalkan budaya membaca, meningkatkan kawalan disiplin, meningkatkan kemajuan murid, meningkatkan kepimpinan dan kemahiran pengurusan guru dan murid, meningkatkan peratus perlibatan ibu bapa dan dalam aktiviti sekolah, mewujudkan jaringan antara sekolah, ibu bapa, komuniti dan agensi luar. Jadi objektif projek lebih menjurus kepada kemajuan murid, kualiti sekolah, pelibatan PIBG dan PIBK. Untuk menangani isu ini, saya telah memilih model memimpin perubahan John Cockler. Pada peringkat permulaan, saya telah mewujudkan kesedaran untuk berubah. Jadi selepas saya mengenal pasti isu, saya telah bermesyuarat dengan barisan pentadbiran. Seterusnya, saya mewujudkan pasukan yang kuat
Saya bermesyuarat dengan guru, pilih guru yang berpengalaman, yang terdiri daripada guru pusat sumber. Kemudian saya melantik koordinator, membentuk AJK program dan mengundang masuk AJK ibu bapa yang prihatin. Seterusnya saya membina visi. Visi program adalah mencapai 80% pembacaan buku daripada 60% ke 70%, ke 75%, akhirnya mencapai 80% dalam masa 6 bulan. Selepas itu, pihak sekolah menyebarkan visi ini menggunakan segala peluang yang ada dalam mesyuarat PIBG, edaran sekolah, kumpulan WhatsApp, info ibu bapa. Seterusnya, sebagai guru besar, saya telah menurunkan kuasa dan mengupayakan guru saya untuk melaksanakan perubahan. Jadi, pihak sekolah telah mengadakan peraturan baru. AJK guru diberi kuasa untuk membuat aktiviti penambahbaikan dan penyesuaian. Jadi, dengan jasa baik Persatuan Peminat Buku Bergambar Selangor dan Kuala Lumpur telah menjalankan projek peti buku di sekolah saya. Kemudian kita meraihkan kejayaan kecil untuk kelas yang telah mencapai visi, iaitu kelas tahun 6 telah menjadi johan dalam pertandingan kelas cemerlang dari segi pemangkahan, pembacaan buku, disiplin, kebersihan dan keceriaan kelas. Langkah yang terakhir, perlu pemantauan oleh guru besar. Kalau guru besar tak ada, diambil oleh penolong kanan pentadbiran. Kalau dua-dua orang tak ada, guru bertugas mingguan akan memantau projek ini. Ini merupakan intervensi yang telah dijalankan. Projek baca pagi selama 15 minit setiap pagi. Projek peti buku merupakan inovasi kepada sekolah saya. Peti sejuk dijadikan peti buku. Happy time, pada waktu rehat, murid-murid dibahagikan kepada 4 kumpulan. Satu kumpulan pergi bermain permainan tradisional, congkak, batu seremban, carol, dam haji, dam ulang, bermacam-macam dam dia boleh main di hujung jari. Kumpulan kedua masuk bilik komputer. Kumpulan ketiga masuk ke perpustakaan. Kumpulan keempat pergi ke dewan terbuka, baca surat khabar. Kemudian kita mengadakan projek derma buku. Okay? Jadi kita mengalukan dermaan buku dari individu, NGO, pihak-pihak yang terlibat. Kita mempersilakan. Kemudian buku itu akan ditapis. Bukunya tidak sesuai, kita semula. Buku sesuai, kita terima. Pertandingan kelas cemerlang, tadi saya sudah kata, pemangkahan dari segi pembacaan buku oleh semua murid dalam kelas, disiplin, kebersihan dan keceriaan. Projek surat khabar CQ Daily. Saya mencari 8 orang penaja. Setiap orang memberi sumbangan RM100. Saya dapat RM800. Kemudian saya mengadakan projek surat khabar CQ Daily sepanjang tahun. Yang ini projek macam pagi. Mula-mula murid-murid dikumpulkan di dewan terbuka buat bulatan. Dia buat silent reading. Silent reading, membaca secara senyap. Okay. Ibu bapa diundang untuk bercerita, storytelling. Kemudian kita bawa murid-murid ini balik ke kelas selepas 6 bulan. Dia sudah boleh membaca secara senyap. Baca surat khabar, baca buku cerita. Projek peti buku. Ini peti buku sebenar yang ditaja oleh NGO.
peti sejuk dijadikan peti buku. Okey, ini satu inovasi oleh PMBG, alumni dan FBS saja. Kita buat aktiviti, ibu bapa diajak untuk membaca bersama. Ini nenek, ini mama yang bawa baby sekali. Sungguh prihatin ibu bapa saya. Setelah sekolah melaksanakan program ini, kita menampakkan impak yang sangat positif. Aspek pertama, aspek kepimpinan dan pengurusan. Guru saya lebih berkeyakinan untuk memimpin dan menguruskan pasukan kecil sebab dia diberi tugas sebagai penyelaras atau koordinator. Yang kedua, kita nampak kekuatan. Ada peningkatan pencapaian murid dan kemenjadian murid. Guru lebih berkeyakinan menjalankan tugas. Sokongan ibu bapa meningkat. Peratus pelibatan ibu bapa dalam sarana sekolah dari 75% kepada 92%. Sangat memberasakan. Jaringan hubungan harmoni antara pentadbir, guru, ibu bapa dan komuniti. Cabaran kita, warga sekolah, ibu bapa dan ahli komuniti yang tidak hadir, jadi dia tidak mengikut program kita. Penyebaran maklumat dalam dua bahasa yang mengerilukan. Minta maaf, sekolah saya ialah SGKC, bahasa pengantar bahasa Cina. Ada ibu bapa yang bangsa Melayu. Kadang-kadang dia kata, cikgu saya tak faham. Jadi kita terpaksa translate, terjemahan. Cadangan penambahbaikan program atau aktiviti sarana ibu bapa diadakan pada hari dan hari yang sesuai supaya pelibatan lebih ramai lagi. Pelibatan NGO luar kawasan dan negeri sangat diperlukan. Kemudian program aktiviti berbentuk riadah diperlukan. Ini ialah peningkatan kemenjadian murid di bidang kurikulum. Sekolah saya mencapai 4 mata pelajaran 100% pada tahun 2019. Okay. Ini juga menyumbangkan kepada pencapaian minimum D dari 53.85% meningkat kepada 76.92%. Satu lonjakan sarjana. Saya terima CJ mencapai 100% daripada KPPD. Yang ini untuk bidang kualitatif ini sudah nampak tuan-tuan sudah nampak ada peningkatan. Sebelum ini 1 tahun 1 pencapaian saja. Di sini 1 tahun ada 5 pencapaian. Dikira 1 peningkatan juga. Saya ingin menarik perhatian kepada tuan-tuan tempat ketiga keempat dalam ujian bertulis kempen bahasa Cina edukasi pada tahun 2019. Sekolah saya menjadi wakil ke peringkat kebangsaan. Dalam bidang kurikulum, sekolah saya mendapat kejohanan bola keranjang LSD tahun 2019. Perempuan menjadi johan, lelaki menjadi naib johan, walaupun dia peringkat daerah. Sebelum ni tak pernah ada pencapaian macam ini. Kejohanan olahraga kita dapat. Yang ini kita ada MSST 2020 tahun ini pingat emas 100 meter. Ini pasukan kejohanan bola keranjang LSD Dungun. Pada awal tahun ini perempuan johan, lelaki naik johan. Ini kejohanan bola keranjang Piala PTT. Tempat ketiga lelaki, perempuan juga tempat ketiga. Ada kemajuan dari segi kecilan sekolah. Tuan-tuan boleh lihat koridor saya sudah menjadi warna-warni. Pondok, papan notis di bilik luar PPKI. Saya ada satu taman permainan yang sangat menarik.
sekolah saya merupakan sekolah yang pertama di negeri Terengganu yang menubuhkan kelas tarian singa. Pada sambutan Tahun Baru Cina baru-baru ini, pegawai PPD disambut oleh tarian singa. Pemasangan semakbok di bilik mesyuarat saya menelan belanja RM18,000 atas usaha PIBG, FPS dan Abdullah. Okay, ini jalinan dan jaringan. Jadi secara kesimpulannya, program yang telah dijalankan memperlihatkan pencapaian murid dalam bidang kurikulum, kurikulum yang sangat memberangsangkan. Tahun 2018 dan 2019 mencapai KPI kehadiran yang ditetapkan oleh KPN, iaitu melepasi 95%, mencapai 96.19% dan 96.09%. Bilangan murid sekolah saya semakin bertambah dan satu kelas mencapai maksimum 22 orang satu kelas. Itu merupakan satu rekod. Guru saya semakin yakin dalam merancang, mengurus dan menjalankan tugas dan tanggungjawab. Sokongan dan tajaan dari beberapa pihak luar semakin meningkat. Jadi sekolah saya dapat tubuhkan kelas tarian singa dan pasang Singapura. GPS sekolah saya telah meningkat dari 3.27 pada tahun 2018 ke 2.57 pada tahun 2019. Program Surga di Hujung Jari telah menunjukkan impak yang sangat positif terhadap kemajuan murid, khususnya kurikulum, koakademik dan sosial, serta mewujudkan suasana persekitaran pembelajaran yang kondusif. Sekian, terima kasih.